Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bermula, kita buka forum kita dengan Mulkidah Al-Fatihah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke siri ke-14 slot taping secangkir kopi bersama Wall of Fame MRSM Taiping 2021. Jadi program ini merupakan program yang berfokuskan kepada perbincangan ataupun perkongsian isu-isu semasa yang bersesuaian dengan kita punya kepakaran alumni MRSM Taiping lah. So topik kita pada malam ini ialah sisi kreatif dan juga penerbitan digital. Sebelum itu, sekalun penghargaan buat rakan strategik Ansara Taiping iaitu MRSM Taiping, Alka System, BG Capital Holdings, TNF Energy, Amans Media dan juga Outpost Taiping. Okey, peringatanlah kepada kita punya penonton, sama ada yang menonton menerusi Facebook Live ataupun Zoom taping sendiri. Jika ada soalan boleh tulis dekat ruangan komen ataupun chat. So di akhir kita punya sesi, insyaAllah jika ada kesempatan kita akan adakan sesi soalan dan jawab lah. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping. So anda diminta untuk berdaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 sahaja menerusi portal rasmi Ansara Malaysia www.myansara.org. So pada hari ini sebelum kita mula, saya nak ambil kesempatan untuk perkenalkan kami moderator pada hari ini. Saya sendiri, Muhammad Anwar Fadil, mesra dikenali sebagai Anwar. Saya daripada batch SPM 2013 dan bersama saya saudara Faiz daripada SPM 2016. Okay. Hai, saya Faiz. So bersama kita juga pada hari ini, kita tak lain dan tak bukan kita punya panel yang sangat kreatif. So merupakan kita punya Wall of Fame juga untuk tahun 2021 ni. So kita ada speaker yang pertama, Dr. Nadia Muhammad Hatta atau juga dikenali famous dekat media sosial dengan nama Nedo Khan. So Dr. Nadia kita ni merupakan Ansara Taiping batch SPM 2001. So kini merupakan seorang pensyarah di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di Universiti Tunku Abdul Rahman. So Dr. Nadia ni juga merupakan seorang penulis novel, buku fiksi dan lakon layar. Nampak? Apa khabar Doktor? Sihat? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih sudi meluangkan masa untuk sesi malam ni. Okey, insyaAllah seterusnya kita punya speaker yang kedua. Tak lain dan tak bukan Encik Ikhwan Nazri Muhammad Asran, merupakan Ansara Taiping SPM 2002. So sekarang ni merupakan CEO dan juga Head of Creative Amans Media. So kita punya rakan strategik Amans Media. So kita punya saudara panel kita ni, Encik Ikhwan ni sangat expert lah in digital media. So terima kasih Cik Ikhwan kerana sudi meluangkan masa untuk hari ini. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah sihat. Sama-sama, terima kasih kerana menyebut. Terima kasih luangkan masa. Okay. So sebelum kita nak mula, saya nak saya nak test lah. Nak test audien kita. Audien kita yang ada dekat dalam ni, Zoom platform ni dan juga di Facebook Live. Boleh tak tulis something? Semua sihat? Ataupun boleh beri thumbs up dekat ruangan komen. Boleh tulis sihat ke semua? Okay, alright. Terima kasih. Alright. So sebelum kita teruskan, okay.
saya just nak ulang balik kita ni tajuk hari ini, sisi kreatif dan juga penerbitan digital. Okay, saya nak serah kepada saya punya partner lah, Faiz, to take over. Alright. Okay, thank you Anwar untuk introduction. Alright. Okay, jadi kita mulakan dengan pusingan pertama lah, kita panggil lah. Kita ada 4 pusingan untuk malam ni. Jadi pusingan pertama kita akan memfokuskan tentang definisi kreatif dan penerbitan digital. Jadi ni soalan saya ni untuk Dr. Nadia. Jadi bagi pendapat doktor, apa definisi sisi kreatif yang perlu ada pada masa kini? Dan macam mana sisi kreatif ni boleh dikenalpasti oleh seseorang individu lah? Oh. Hai, Assalamualaikum. Tak apalah, tak payah berdoktor-doktor lah. Bagi Kak Nadia je. Kita boleh. Okay. Saya rasa sisi kreatif ni tak terhad kepada bidang seni dan sastra sahaja, sebab kreativiti ni adalah satu perkara yang kita perlukan dalam semua bidang, dari segi semua aspek. Lagi-lagi waktu pandemik ni saya rasa paling menguji sisi kreatif semua orang lah, terutama waktu lockdown. Paling ketara waktu MCO yang pertama, di ketika semua orang macam memang perlu duduk rumah je dan tak boleh buat apa-apa perkara lain. Jadi sisi kreatif tu secara sendirinya memang timbul kan. Ramai orang tiba-tiba jadi tiba-tiba ada YouTube channel, tiba-tiba ada orang market terpendam lah. Jadi streamers. Ada banyak yang keluar. Kreatif ni maksudnya adalah bagi saya sendirilah, kreatif ni maksudnya adalah keupayaan untuk mencari jalan lain. Bagi saya itu cara saya definisikan kreatif. Keupayaan untuk mencari jalan lain. Untuk mencari jalan lain dalam apa jua bidang. Dan macam mana kita nak mengenali sisi kreatif seseorang tu, sebenarnya kita kena benarkan dia, explore lah sisi kreatif tu. Sebab saya tak tahu kalau berbeza di zaman Faiz dan juga Anwar, sebab jarak umur kita kan jauh. Jauh Tapi zaman-zaman saya dan Ikhwan dulu, mungkin kita lebih digalakkan untuk mengambil orang kata mengambil bidang sains sebagai terjaya kan. Jadi bukan nak kata kurang pendedahan. Pendedahan tu ada, minat tu ada. Cuma kalau kita suarakan ada minat ke dalam bidang sebegini, kita mungkin akan lebih digalakkan untuk ke arah bidang sains dan teknologi tu lebih kuat. Galakkannya ke arah situ lebih kuat. Jadi saya rasa mungkin waktu dah berubah. Mungkin guru-guru dan mak ayah lebih terbuka untuk menerima sisi yang lebih kreatif, the arts, for example, seni dan sastra. Dan saya rasa keterbukaan ini yang paling penting untuk kita mengenali sisi kreatif seseorang. Itu yang paling penting. Oh, betul. Saya setuju. Walaupun sekarang pun waktu zaman saya pun masih ke arah sains sebenarnya lah. Masih lagi Masih lagi. Alright. Okay. Terima kasih Kak Nadia. So ni untuk Encik Ikhwan pula. Jadi apa yang kita maksudkan dengan penerbitan digital? Ciri-ciri yang dikatakan sebagai penerbitan digital, dan apakah contoh-contoh penerbit digital yang terkemuka sekarang ni di dunia? Oh, okey. Penerbitan digital Penerbitan digital sekarang ni berbeza dengan masa dulu lah. Dan bila kita sebut penerbitan, rasanya kita kena ingat balik macam Gutenberg, yang mana revolusi percetakan tu semua. Dan penerbitan is menghasilkan something, tapi dia terbitkan. Dia bukannya macam proses kimia atau proses, bukan macam tu lah. Tapi dia mesti menghasilkan satu benda, tapi yang paling penting selepas tu dia kena ada orang yang consume. Sebab kalau terbitkan sendiri je, then dia mungkin satisfy dia punya own needs lah. Okay. Dan penerbitan digital sekarang sangat berbeza, sebab kalau dulu bila kita sebut benda terbit je, mungkin kita ingatkan macam terbit majalah, buku, skrip dan benda-benda yang bacaan. Tapi bila sebut digital ni, boleh kata
semua benda yang wujud dekat internet ni lah. Even macam video, audio, benda tu still nama dia penerbitan. Tapi kalau dulu, kalau kita katakanlah kita rakam lagu, kita gubah lagu, so kita mungkin kena pergi dekat audio booth, kita kena pergi dekat studio recording, dan kita ada susun, ada perbuatan manual dia. Kalau dulu kalau zaman-zaman Piramli, dia sutradara ataupun filem. Dia pengarah filem dan menerbitkan filem, tapi material dia berlainan. Tapi kalau macam digital sekarang ni, technically even kalau kita ada phone pun, telefon, dan kita berupaya macam kita hantarkan satu tweet, satu kicauan, satu kemaskini Facebook, ataupun kita masuk Twitter Spaces, Clubhouse ke apa semua, kalau dalam tu kita bersyair, boleh katakan juga kita dah terbitkan satu karya digital. Sebab hasil tu dalam bentuk digital. Jadi dan konteks dia dah sangat luas, dah melampau luas. Dia berbeza kalau macam tadi Kak Nadia lah kan. Nak kata doktor kan nanti. Tahun dia. Tahun dia. So macam Kak Nadia cakap, berbeza tau. Macam kalau saya tahun 2001, 2002 dekat MSM, saya rasa kalau saya kata apa yang saya bangga terbitkan di sana, kita ada mini thesis. So saya buat website lah. Dan tapi kalau group lain macam air basuhan beras dapat tumbuhan lebih galak ke apa kan, lebih laju. Tapi penerbitan tu sendiri dah berevolusi, dah macam sekarang ni lain. Orang pun kalau katakanlah dia hasilkan NFT kan, bagi saya NFT tu still dia terbitkan something, dia hasilkan something. Jadi dan kalau kita sebut pasal contoh-contoh penerbit digital terkemuka di dunia ni, bila sebut terkemuka, kadang-kadang kita pun, sebab bila sebut penerbitan digital dia dah sangat luas. Dia boleh, dia terbitkan apa? Kalau katakanlah medium contoh macam Vox, Vice, Access Finger, Axios tu semua. Tapi pada masa sama, even gaming pun, game producer, game katakanlah, kita ada pengarah yang buat game video, tapi siapa yang bagi dana untuk diorang ni berupaya terbitkan game diorang? Itu pun penerbit juga, penghasil karya. Jadi, dia terlibat jugalah. Termasuk juga. Kalau katakanlah kita memang cakap dia ni YouTuber je. Tapi dia yang katakanlah dia one man YouTuber, one man ke one lady ke apa kan. Main show lah. Orang yang buat konten kat YouTube. Dia yang pecah kepala idea, dia yang pecah kepala edit. Lepas tu bila dia tekan publish tu sebab kita banyak tengok kan. Kenapa kebanyakan aplikasi ke apa kan, dia mesti letak butang dia publish. Dan publish tu adalah terbitkan. Jadi tak salah kalau kita katakan penerbitan digital tu boleh hampir semua benda kat zaman sekarang ni yang di internet adalah penerbitan. Publish your tweet, publish your video, publish your blog post, publish your Facebook post. So penerbitan saya tak rasa dia beri kuasa pada peribadi, pada perseorangan untuk meluahkan apa yang dia nak kongsi dengan di luar sana. Yang mana kalau katakanlah kita ada diary, kita tulis dan kita simpan. Bagi saya itu menulis je. Itu dia tak sampai level terbit. Terbit adalah bila dia dah sedia untuk berkongsi dengan orang ramai. Maksudnya kalau dia share dekat blogspot contoh macam website tu, dia kira penerbitan digital lah. Itu boleh kata penerbitan. Sebab lepas tu ada orang baca. Sebab dia still tulis publish your post tu. Macam bila fikir balik kan. So kalau dalam konteks BM, rasanya penerbitan memang publish kalau kita translate. Tapi dalam konteks tu lah, boleh kata semua benda yang kita luah itu dah sama terbit. Tapi kalau dalam konteks formal sikit lah, contoh-contoh pemain digital memang yang tadi saya sebutkan lah, Vox, Vice, Access Finger, dan even katakanlah ada antara kita ada medium kan, kita ada medium ke, kita macam hari ni kita buat apa, and then kita tengah publish. So dan benda ni bagi saya kan, benda konsep publish ni masih kurang kot di kalangan orang kita semua lah, Malaysia kot. Sebab rata-rata kita mungkin lebih berkongsi apa benda yang kita buat hari ni. Tapi kadang-kadang mungkin ada benda lain yang juga kita boleh kongsi juga. Macam katakanlah kita dah 10 kali lalu traffic jam tu, kita boleh berkongsi pasal kita punya shortcut ke apa ke.
Itu pun salah satu bentuk juga. Cuma bezanya dia informal lah, penerbitan informal. I see. Okey, terima kasih atas penjelasan yang sangat jelas lah. Kalau tak faham lagi, boleh tanya Encik Iqbal lagi lepas ni. Boleh tanya. Atau apa Pilih boleh. soalan kat ruang komen, nanti kita baca. Alright, so itulah penerbitan digital dan sisi kreatif. Definisi sisi kreatif dan penerbitan digital. Jadi untuk seterusnya, saya akan paskan kepada partner saya, Anwar. Okey, baik. So kita seterusnya ke pusingan yang kedua. So pusingan ini kita akan cover tentang kepentingan dan juga keperluan sisi kreatif dan penerbitan digital dalam industri penerbitan pada masa kini. Jadi soalan yang pertama kita nak tanya kepada kakak kita lah, Kakak Nadia. Okey, apa pandangan kakak tentang kepentingan dan keperluan sisi kreatif ni dalam mengenal pasti kerjaya, terutama pada golongan muda. So, apa nasihat kakak pada mereka yang masih lagi terikat dengan bidang sains dan bimbang untuk meneroka bidang yang berkaitan dengan kreativiti ni? Okey. Saya rasa ini memang kerisauan yang agak normal lah di kalangan tak kira lah anak-anak muda ataupun ibu bapa kepada anak-anak muda tu. Ini adalah satu kerisauan yang normal sebab apa orang luar nampak yang bidang kreatif ni adalah satu bidang yang mungkin tak begitu stabil, tak mendatangkan gaji bulan-bulan dan benda dia tak nampak benda tu sebagai satu kerjaya. Kalau macam kerjaya-kerjaya lain contohnya pergi ke pejabat kerja dapat gaji hujung bulan, diorang boleh nampak benda tu adalah satu perkara yang stabil. Tapi sekali lagi saya rasa pandemik ni sedikit sebanyak membuktikan kebenaran dari dua-dua belah pihak saya rasa kalau tak silap. Sebab apa? Dari pihak kerisauan ni masih valid lagi, I would have to say masih valid. Sebab kalau kita ambil contoh industri perfilman. Industri perfilman negara memang waktu pandemik memang sedikit lumpuh lah. Memang sedikit lumpuh waktu pandemik. Sebab apa? Industri perfilman ni sangat memerlukan kerjasama daripada sebuah produksi yang besar dan memerlukan orang kata pergi ke lokasi. Jadi dengan adanya limitations, tak boleh rentas negeri dan tak boleh shoot sebagainya, memang sedikit lumpuh industri perfilman. Dan tapi industri penulisan kreatif sebenarnya sangat-sangat pesat berkembang sewaktu pandemik. Kalau saya nak kongsikan lah, kalau nak tahulah, sebenarnya industri penulisan kreatif agak pesat berkembang. Sebab waktu industri perfilman tak boleh membuat penggambaran, apa yang mereka buat? Sebab tak dapat buat penggambaran, jadi diorang perlu fokus kepada penulisan. Diorang perlu fokus pada penulisan skrip, diorang perlu fokus pada development proses. Jadi development proses ni berlaku dengan sangat rancak ketika pandemik dan ketika lockdown. Jadi alhamdulillah sebab saya sendiri sebagai seorang penulis lakon layar kerja memang agak tak putus di situ dan kita juga dapat nampak macam mana kita boleh kembangkan bakat kita bukan sekadar satu-satu bidang sahaja, luas dan lagi cari jalan lain yang kreatif untuk dapatkan untuk jana pendapatan lah. Dan walaupun industri perfilman kita lumpuh, dia membuka ruang kepada perkara-perkara lain di dalam industri itu sendiri. Contohnya dari segi penerbitan digital memang berkembang dengan sangat pesat sewaktu pandemik dan sewaktu lockdown. Sebab sesiapa yang katalah industri dia sebenarnya tak ada kena-mengena contohnya dengan penerbitan digital. Macam Khairul Amin. Khairul Amin dia memasak, betul tak? Sepatutnya Khairul Amin ke Suku Pavitra ke tak ada kena-mengena dengan penerbitan digital sepatutnya. Kan sebab dia memasak. So in the conventional world dia masak dan dia bagi orang makan. That's it. Betul tak? Tak ada medium in between. But now they have a medium. They need to use that medium to reach an audience.
untuk sedikit sebanyak menjana pendapatan dan juga memberikan kita hiburan lah di ketika lockdown. Ini satu lagi perkara yang membuatkan industri hiburan tiba-tiba menjadi satu industri yang sangat penting ketika lockdown. Sebab kita tak boleh ke mana-mana. Memang kita Buntu bergantung lah. kepada Tuhan. Kita buntu kan. Kita macam alamak apa ni kan. So memang kita bergantung kepada industri hiburan. Bila kita bergantung kepada industri hiburan, there is a demand. So when there is a demand, there needs to be a supply. Dan supply ini datangnya daripada pembikin konten digital yang saya sebutkan kecil-kecilan. Sebab yang besar-besaran ni yang kita tahu kalau yang buat filem, yang buat TV series kan, jadi itu adalah produksi yang besar. Tapi ini adalah produksi kecil-kecilan dan daripada sini wujudnya kreativiti masing-masing. Macam mana kita nak jadikan benda ni lebih menarik. So pakar-pakar lah, semua pun belilah lampu influencer. Lampu influencer daripada Shopee tu kan. Lampu Murah bulat je, tu. RM20 ke RM30 je kan. Itu tak tak termasuk lagi dengan sebab bila internet menjadi hiburan utama, semua orang, mereka perlukan they need copywriters, they need content writers. Betul tak? Jadi secara tidak langsung industri penulisan kreatif juga menjana pendapatan yang agak stabil. Jadi sedikit sebanyak itu membuktikan kepada orang ramai yang masih skeptikal bahawa industri kreatif ini adalah satu industri yang tidak stabil. Secara tak langsung dia membuktikan kepada orang ramai, oh tak, sebenarnya kita boleh jadikan dia stabil. Stabil ni terpulang pada kita sebenarnya, bukan kepada industri itu sendiri. Stabil ni terpulang pada kita, macam mana kita nak jadikan dia stabil. Maksudnya kalau kita pandai adapt to the current situation dan kita pandai bina konten kita sendiri, secara tak langsung itu pun dah memadai untuk membina orang kata batu asas dalam bidang industri kreatif ni. Jadi saya sebenarnya memang sangat sukalah dengan perkembangan penerbitan digital ni sebenarnya, because it gives the creative industry a lot more to play around with. Banyak benda sebenarnya yang kita boleh explore, banyak benda yang kita boleh buat, dan ini juga memberi peluang kepada anak-anak muda yang nak mencuburi industri kreatif ni, macam mana dia nak pelbagaikan lagi. Jadi saya rasa dunia berkembang dan kita dah tak perlu skeptikal lagi dah tentang industri yang bukan industri sains. Maksudnya selain daripada industri sains, sebenarnya industri kreatif digabungkan dengan industri teknologi yang semakin pesat sekarang ni memang boleh menjadikan satu benda yang stabil. Memang kalau bahasa mak-mak dia boleh buat duit lah. Senang kan nak convince. Betul dia. Kalau nak yakinkan mak ayah selalunya macam tu lah. Ni boleh buat duit ke tidak, sebab apa? Mak ayah selalu risaukan benda yang sama lah, macam mana. Tak kira zaman, mak ayah memang akan risau anak-anak dia boleh cari makan ke tak. Boleh. Kerja ni boleh bagi duit ke tak? Boleh pergi jauh ke tak? Boleh cari makan lah. Saya semua boleh cari makan. So saya sendiri pun ada pengalaman tersendiri, melalui pengalaman tersendiri untuk meyakinkan ayah saya bila nak switch ke bidang kreatif tu. Boleh yakinkan. Okey, baik Kak. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak tanya Abang Ikhwan itulah, since the introduction of the internet. So kita tahu digital publication ni dah terbukti memberi kesan kepada society on how they gather the share and share information. So kita nak tahulah Abang Ikhwan punya view, what is the role of digital publication towards industry development. Kemudian boleh tak Abang Ikhwan terangkan juga kepada kita apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan digital footprint
dan apakah kebaikan dan keburukannya kepada perkembangan dunia teknologi sekarang. Okay. Bila dengar poin-poin Kak Nadia ni kan, macam apa, bagaimana penerbitan digital pun menyumbang pada sisi kreativiti semua. Bagi saya macam yang digital publication ni, apa role dia untuk mereka yang at the forefront of technology, dia kena satu dia berkongsi, tapi lebih dari berkongsi adalah set the standards. Sebab kalau kita lihat banyak benda kat Malaysia ni kadang-kadang kita bukan tak ada bakat ke, kita bukan tak ada skill ke, kita bukan tak ada idea menarik ke, tak bukan benda tu. Kadang-kadang packaging dia kadang-kadang macam finishing dia, benda tu yang kurang. Tapi pada satu benda tu lah yang apa, macam penerbitan. Sebab kadang-kadang untuk kita kat Amans, banyak je kajian-kajian menarik daripada universiti yang kadang-kala tidak didedahkan. Tapi bila sebut tak didedahkan, kita sendiri pun dekat pihak media macam ini, ya kadang-kadang kat mana tahu kajian tu memang nature dia memang tak boleh didedahkan pun. Memang nature dia, ni kita buat kajian ni, tapi bukan untuk media consumption, bukan untuk korang publishkan, bukan untuk korang share kat orang lain. Tapi bila kadang-kadang tengok invention macam, ini bagus kot, kenapa tak bagi tulis kan? So kadang-kadang berlaku perselisihan macam tu lah. Jadi kalau macam memang role mereka yang ataupun agensi ke entiti yang pandai menerbitkan, satu set the example, dan satu always at the look of in the look of new things. New things tu sama ada kreatif ke, apa benda saja. Dan pada sama kita kena terapkan skill. Kalau sekarang ni digital adaptation ataupun pemahaman digital terhadap rakyat rasa menaik sangat banyak sebab pandemik ni. Rasa kita tahu COVID macam COVID janganlah kena kan. Tak simpang apa semua kan. Tapi kalau COVID ni tak berlaku, satu mungkin orang tak kenal sangat QR sebenarnya, QR code tu saya dah tahu daripada, tak ada lah, cakap saya tahu tu macam overclaim. Tapi saya sendiri pun dah, sebab saya lepas MSM saya masuk MMU. Tengok saya daripada sains masuk kreatif, masuk MMU masuk kreatif multimedia. Jadi saya belajar di tim media, saya kena buat macam booth lah apa semua. So saya masa tu ada juga, benda ni QR, 2D scan apa semua. Buat benda tu daripada tahun 2004 ke 2005. Researcher Jepun yang buat. Sekarang QR kat mana-mana. Nak bayar boleh, nak scan MySettler boleh, nak cari parking pun boleh. Ada QR kan. Menu pun semua kat QR. Menu pun QR, betul. Nak duduk kat restoran, ni menu. Minta menu, scan je. Minta menu macam menu. Bagi telefon scan. Tak boleh sentuh menu tak nak COVID. Macam tu. So bila benda pandemik ni dah level up kan. So saya rasa digital publication sendiri pun dia kena catch up. Dia satu tadi set standard, satu lagi macam berkongsi dengan orang ramai pasal kebolehan dan kebaikan serta manfaat skill digital, skill penerbitan yang perlu ada. Sebab kalau katakanlah dulu sains teknologi kira macam at the forefront lah. Macam apa-apa hal kau mesti belajar sains teknologi kan. Tapi kadang-kadang kalau katakanlah setiap student ataupun setiap orang yang digital native lah. Sekarang tak silap even anak-anak dia dah jadi digital native. Dia lepas lahir setahun 2 tahun dia dah pandai dah. Dia swap generation. Dia dah pandai guna dah. So kita, tapi kat sini lah kita yang mungkin senior, yang mungkin ibu bapa, apa role kita adalah untuk kita make sure dia tahu apa benda yang boleh dikongsi, apa benda yang tak boleh dikongsi. Apa benda yang boleh percaya, apa benda yang tak boleh percaya. Macam hari ni iPhone 13 keluar, janganlah iPhone 13 basically ada berapa jenis color. Tiba-tiba ada satu color tu, let's say katakanlah dia warna apa yang paling rare? Warna turquoise ada. Nak bagi example pun sebab saya butuh warna sikit. Saya katakanlah warna yang kuning menyala kan, kuning menyala. Tak ada iPhone tu. Tak ada pun. Takkan ada iPhone 13 kuning menyala. Tapi lepas tu ada orang jual fake iPhone kena scam. Jadi benda-benda macam tu kena ajar dekat
newer generation ataupun siapa-siapa yang tak berpengalaman dalam penerbitan digital, skill untuk berkongsi, satu lagi skill untuk tahu membezakan lah apa benda yang boleh dikongsi, apa yang tak dikongsi, etika dia, apa kan kita ada digital ethics, kemudian macam kalau kita nak masuk soalan seterusnya digital footprint kan. Sebab digital footprint ni dia dah masuk pasal overshare. Sebut pasal overshare macam kebaikan kita, kebaikan katakanlah kita dapat keep track on kita punya data, kita pergi mana, lokasi mana, kita melancong kat mana. Tapi pada masa sama kalau katakanlah kita terlalu berkongsi, dan mungkin dia membuka peluang kepada penjenayah juga, keburukan lah, ni keburukan. Katakanlah kalau setiap hari dia asyik kongsi je dia punya apa laluan jogging kan, laluan jogging exact, dan benda tu almost rutin. Bila almost rutin dan orang tahulah, oh time ni mungkin dia tak ada kat rumah. Ataupun kalau katakanlah dia ni lelaki, oh time ni mestilah dia punya orang rumah dia kat rumah seorang, ataupun family dia seorang, tak ada Orang dah boleh agak lah apa. orang dah boleh agak. Pergi rutin. Ataupun time ni lah dia pergi jogging, mesti kat rumah dia motor dia kita boleh hauk, sudah. So benda-benda macam tu kadang-kadang secara kita memang embrace teknologi, tapi pada masa sama kita pun membuka peluang. So bila sebut pasal digital footprint ni, lagi satu itu pasal keburukan lah, tapi digital footprint ni pun sebenarnya besar sebab dia juga merujuk pada kalau kita tengok apa benda sahaja yang kita lakukan kat internet akan stay kat internet. Okay, so kat sini ya, macam kalau salah satu trend yang membimbangkan, macam katakanlah adik-adik kita kan yang generasi baru dapat phone, tapi kemudian rekod benda yang macam merapu lah ataupun publish macam aku benci lah cikgu aku hari ni kan, tweet macam tu ke apa kan. 10 tahun akan datang 10 tahun akan datang, bayangkan apa dia nak masuk kerja ke apa ke kan, macam aku benci cikgu ni, katakanlah dengan siap dia lakam gambar ke, dia tweet nama cikgu ke apa ke, tak ke macam okay kau nak kerja dengan aku lah. Benda banyak macam tu for some reason. Okay, itu sebab digital adaptasi sangat pantas. Sebab masa dulu kalau macam saya rasa golongan saya dengan Kak Nadia, kita orang tergolong dalam transitional generation. Sebab kita masih sempat ada barang-barang analog, kita masih sempat merasa tengok TV, tapi lepas tu kita berubah kepada digital. Tapi untuk anak-anak Gen Z kita orang ni, yang mana kalau katakan lahir tahun ni ke ataupun 5 tahun lepas ke apa, dia mungkin dah disconnect. Dia memang lahir-lahir je, cermin hitam Black Mirror lah, LCD ni first benda yang nampak ke apa kan. Jadi dah lain dah. Dan tanggungjawab kita yang dewasa atau lebih berpengalaman, lebih pengetahuan, kena educate lah on digital footprint ni. Dan even kalau katakan digital footprint ni tak perlu macam dia mungkin salah satu benda yang paling senang adalah jangan overshare lah, dan always kena ingat yang mana anything yang happens on internet stays on internet. So kalau macam katakanlah kita dengan bangganya record hari ni kan, macam aku seorang je dengan cikgu ni kan, okey cikgu tu hari ni tak. Tapi kalau macam kita kutuk ke apa benda, kita buat something yang bad lah, kita buat something jahat, benda tu akan stay sangat lama lah. Dan lebih elok kalau kita tinggalkan satu benda ke internet, lebih elok kita tinggalkan benda yang elok. Jangan tinggalkan benda-benda yang kurang elok lah. Ni kalau kata even the simplest thing macam buka Facebook ke apa, lepas tu macam apalah dia ni, mencarut. Bayangkan kita sekarang mungkin baru 16 tahun. Lepas tu kita keep that account. Kita nak kahwin, bapak mertua ke apa tengok, dia ni dia boleh buat background check ke apa. Adakah itu digital footprint yang kita nak tinggalkan? Buat time tu dia viral kan. Yang ni yang viral 5 tahun lepas tu. Itulah. Saya hari tu baru lepas tengok kan ada orang dia main soli kat TikTok kedegup jatuh kan. Lepas tu hari ni dalam 2-3 hari macam saya lah yang gadis yang terpelik macam dia boleh twist macam ni pula kan. Tapi tak kisahlah. Tapi itulah secara kasarnya pasal digital footprint lah. Kalau boleh kita tinggalkan tapak kaki yang elok di dalam dunia digital ni. Itulah dia. Okey, baik. Terima kasih Abang Ikhwan. Jadi semua dengarlah kebaikan dan keburukan digital footprint ni.
Okey, seterusnya kita pergi ke pusingan yang seterusnya. Terserah kembali kepada sahabat saya, Faiz. Alright. Thank you Anwar. Alright. Okay, jadi seterusnya kita akan teruskan sesi perkongsian kita pada malam ini untuk pusingan ketiga yang kita akan membincangkan tentang peluang dan impact terhadap COVID-19 outbreak. So, COVID-19 outbreak, what does it tell us? So, kita akan bincangkanlah kesan pandemik ni terhadap industri kreativiti ni. So, pertama sekali saya akan ajukan soalan saya kepada Kak Nadia. Jadi jadi Kak Nadia, tadi Kak Nadia dah cerita pasal industri penulisan ni dia meningkat lah since COVID ni, dan industri perfilman ni semakin berkurang. Tapi saya nak tanya dari segi penulisan kreatif ni, dari segi peluang kerjaya dia, adakah semakin ramai yang ingin menjadi seorang penulis ataupun semakin penulisan kreatif ni macam lagi ramai tahu tentang penulisan kreatif ni dan semakin berminat untuk join? Mungkin memang makin ramai yang nak menceburi bidang penulisan kreatif ni. Tapi apa yang saya selalu katakanlah kepada sesiapa yang baru nak menceburi bidang penulisan kreatif ni, bagi saya ada dua pesanan utama lah yang selalunya saya akan bagi. Yang pertama, keinginan untuk menulis tu harus lebih kuat daripada keinginan untuk dikenali sebagai penulis. Itu yang pertama yang paling penting. Sebab yelah sebab saya faham sebab industri buku 2-3 tahun, bukanlah 2-3 tahun, saya rasa dalam lebih kurang 10 tahun yang lepas, dia agak booming lah, dia agak meledak. Sebab apa? Wujudnya industri buku indie, penerbitan indie. Dengan wujudnya penerbitan indie ni lebih relevan kepada anak-anak muda. Sebab waktu tu anak-anak muda kita dah hargakan cerita-cerita baru. Sebab di ketika tu yang ada di pasaran cuma cerita-cerita cinta. Dia sama ada cerita cinta ataupun cerita misteri. Dia dua ni je, lebih kurang dua ni je genre yang wujud di ketika tu. Tak salah, cuma anak muda kita ketika tu dah hargakan konten yang lebih variety berbanding dengan itu. Jadi dengan wujudnya penerbitan indie ni, industri buku kita agak meledak. Macam saya pun 10 tahun yang lepas, saya memang bermula dengan buku fiksi. Waktu tu memang meriah lah industri penerbitan buku indie ni. Kita ada fiksi, kita ada legend, kita ada kita ada Sang Freud Press dan sebagainya, kita ada Dubuk. Jadi waktu tu memang meriah dan dalam masa 10 tahun itu, dari 10 tahun lepas hingga sekarang, ada kegairahan lah di kalangan anak-anak muda untuk menjadi penulis. So dia rasa macam, wah finally bila dapat jadi penulis macam glamour lah sikit kan. Kalau Dia dah banding publish buku kan. sebab kita ada an alternative route. Sebab dulu kalau kita nak menulis dengan mainstream media, untuk kita lepas tu susah. Untuk kita tembus mainstream media tu memang agak susah. Kalau mana-mana je lah, Alaf 21 ke, PTS ke apa ke, memang sedikit sukar untuk kita menembusi. DBP tu saya ceritalah memang lagi susah. So sedikit sukar. Tapi dengan adanya penerbitan buku indie yang mencari sesuatu yang berbeza, mereka lebih ada peluang. Dan saya tak nafikan ada elemen glamournya yang tersendiri lah. Sebab it is its own scene. Jadi waktu tu memang seronok untuk berada sebahagian daripada industri buku. Tapi jangan kerana gairah untuk menjadi sebahagian daripada industri itu, kita lupakan perkara asas yang kita patut ada, iaitu kebolehan untuk menulis dengan baik. Itu lebih penting sebenarnya. Sebelum tu kita jangan lupakan yang kebolehan menulis dengan baik tu. Dan kebolehan menulis dengan baik ni memang kita kena capai dengan usaha. Sebagaimana mana-mana bidang lain, memang perlu kerja keras. Betul, it's easier to get published now, but because it's easier to get published, there are so many writers out there and you need to stand out.
And the ability for you to stand out means that you should be able to write well, supaya orang tahu yang oh ini memang kebolehan dia memang tak dapat disangka lagi, dan nama dia dah ada, dan orang kadang-kadang membeli buku sebab dia tengok oh nama dia yang tulis buku ni, jadi ada kepercayaan di situ daripada Mesti best. Saya tengok Johan. Kita beli ni macam tu. dah maksudnya Betul. kena lengkapkan diri kita dengan ilmu tu. Maksudnya kita dengan banyak membaca, mungkin banyak menonton juga, dan banyak hadiri bengkel. Semua ni adalah perkara yang kita perlu lakukan untuk lengkapkan diri kita menjadi seorang penulis yang baik. Itu satu. Yang kedua, saya selalu pesan, kalau nak menjadi seorang penulis, kita tak boleh hadkan penulisan kita kepada, katalah contoh kan, kalau macam aku teringin nak jadi novelis, sebab macam jadi novelis ni tak tahulah, macam paling best lah, paling shock jadi novelis. Saya tak rafikan, menulis buku memang ada euforia dia yang tersendiri. Menulis buku memang seronok, because it's our call 100%, kita in full control of that story. Tapi memang walaupun ramai yang mungkin berangan nak jadi J.K. Rowling ke, nak jadi Stephen King ke, it takes time to get there, dan sementara nak menyampai ke situ, macam mana kita nak cari makan hari-hari. Itu dia punya isu dia. Jadi kita kena pelbagaikan penulisan kita. Tak boleh hadkan diri kita pada aku nak tulis novel, I just want to exclusively write novels. Sure, you can. If you can sustain yourself doing so, then by all means. Tapi tak boleh macam konon-kononnya nak jadi eksklusif, tapi pada masa yang sama merungut tentang alah tak ada duit lah, tak boleh beli Starbucks lah, contoh kan. So tak boleh, benda tu tak seimbang kan. Jadi kita kena pelbagaikan kita punya penulisan. Sebab tu waktu saya, walaupun dah terbit dengan novel pertama, saya memang tulis benda-benda lain juga. Like I did short, I wrote for advertisements, saya tulis untuk siri TV, saya tulis untuk short film, kadang-kadang tu memang tulis untuk buku program lah kadang-kadang. Jadi benda-benda macam ni, pelbagaikan penulisan untuk satu, untuk pendapatan lah, satu lagi untuk belajar. Benda ni memang sebahagian diri. Proses pembelajaran, yes, untuk memperkayakan skill masing-masing, skill penulisan tu sendiri. Okey, saja. Jawab ke soalan? Jawab dah kan? Jawab dah kan soalan? Saya rasa jawab lah. Jawab kan? Saya nanti kita tanya balik Kak. Okay, terima kasih Kak Nadia. So jadi seterusnya saya nak rujukan kepada Encik Kuan pula. Jadi bagaimana pula dengan penerbitan digital? Apakah bezanya peluang pekerjaan untuk penerbitan digital ni sebelum dan selepas COVID? Selepas ataupun semasa lah, sekarang kita semasa Masih semasa lah kot. Masih Tapi rasa kalau pasal penerbitan digital ni, kita mungkin kena tengok on apa topik dia. Sebab topik, bergantung pada topik, mungkin ada cabaran. So, contoh macam katakanlah kalau kita tengok kalau siapa yang pernah dengar YouTuber Food Ranger, Travel James kalau ni saya tengok YouTube dia dah pindah dah. Sebelum COVID ke apa, dia memang target kat Malaysia, tapi mungkin modus operandi dia setahun dia lompat negara ke apa kan. Jadi macam katakanlah kalau time COVID, masa sebelum ni kan kita ada PKP dan kita ada kita still PKP dan kita ada fasa-fasa yang berbeza. Jadi kalau macam content hunting tu mungkin ada kekurangan dia. Content hunting macam katakanlah kalau kita tengok macam industri sektor pelancongan, industri sektor kalau katakanlah jalan-jalan cari makan, semua mungkin dia dah tak dapat nak live lah sebab kita nak pergi sana macam mana. Kita nak pergi, nak produce ke ataupun nak buat travelog pergi Pulau Jeju ke apa, memang tak boleh. Dah langgan lah. vlog. Buat vlog ke apa benda tu semua basically terkesan. Dan kalau katakanlah
saya masih tak ada media yang untuk travelling lah. Jadi saya tak berapa sure benda ni affected ke tak, tapi saya rasa kalau saya dalam kerusi dia orang, mungkin artikel-artikel tips-tips pelancong tu macam saya nak tulis pun orang tak boleh melancong. Kan? So tu untuk kata untuk penerbitan digital kategori tourism mungkin affected lah. Tapi kalau katakanlah kategori memasak, kalau kita tengok lambakan dalam time COVID ni, kopi naik, Thermomix naik, apa lagi? Dalgona naik, sekarang ni Squid Game naik. Oh, kalau sebelum penerbitan digital, sisi kreatif lagi best. Apa benda kita tak boleh, apa benda kalau kita buat kalau kita kat rumah, okey. Kalau student belajarlah kan. Tapi kalau kita pun bekerja lah. Tapi pada masa sama kalau katakanlah weekend ke apa, malam nak buat apa dan kita tengok buka Netflix. Macam-macam. Sekarang ni orang nak tadi saya buka Grab, betul dah ada orang jual yang coklat yang gula-gula Squid Game tu kan. Jadi kalau dia kena makan kena jilat apa semua kan. Tapi untuk penerbitan digital, kalau katakanlah dia aku kena tulis resepi pasal ni, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Tapi kalau dia apa benda yang kalau katakanlah konten dia nak terbitkan something, dia perlu keluar rumah, itu mungkin cabaran. Dan tapi walaupun cabaran, kita dapat lihat juga iklan raya tahun lepas. Saya rasa iklan raya tahun ni pun, tapi tahun lepas lah kot. Tahun lepas punya iklan raya macam tiba-tiba semua banyaknya macam face to face, Zoom punya iklan ke semua kan. Macam tahun ni tak silap kita masih ada surat meeting untuk pergi beroperasi atau buat karya-karya tu tapi on reduced capacity. Mungkin kat set ada 2 orang 3 orang je, ataupun nak pergi shoot boleh tapi 2 orang je boleh shoot, tak boleh nak berlakon fully apa semua. Dan kalau peluang selepas COVID ni lah kan, dan memandangkan COVID ni kita dah Menteri Kerja cakap kita akan treat dia sebagai endemik. Kalau Singapura memang dia dah cakap as endemik yang mana dia dah mungkin macam demam biasa, kita terpaksa hidup dengan COVID ni. Kalau peluang selepas ni kan, untuk semua orang rasanya digital literacy tu dah ada. Digital education dah ada. Kalau katakanlah orang lepas ni, kalau macam kalau nak suruh dia bayar pakai QRP ke apa ke, tak ada masalah. Kalau in fact kalau nak suruh meeting macam ni pun tak ada masalah. Meeting face time ke Zoom ke, dia orang dah biasa dah. It's a good exposure lah kan. It's a good exposure. Dan kalau macam lepas ni ada orang kata macam kalau dulu sebelum COVID tak ada susah orang nak kerja remote. Kerja remote ni kerja macam saya kat sana office kat sana macam kita tak boleh kerja luar rumah. Tapi lepas COVID sebab kita dah boleh mula kerja luar dari rumah kita kerja distance dari office. So tak mustahil macam kalau macam tadi kan, bila travel dah start balik, kita boleh je ni kalau sebelum ni kau asyik travel balik office, mungkin kau sendiri penat. Ni kau ambil lah whole ni, kau lepak lah dekat Sabah, buat semua artikel pasal Sabah dalam masa 6 bulan. Pecah kepala. Itu kerja dia lah kan. Tapi dia dapat hasilkan karya based on dia ada dekat sana. Maksudnya macam untuk bos tu sendiri dia macam dah lega. Dia memahami yang konsep working remotely tu dah terguna pakai. Jadi bila pada masa akan datang, kerja-kerja remote basis ni semua patut dah makin mudah. Teknologi pun teknologi semua makin level up sebenarnya. Sebab kalau macam dulu masa awal-awal COVID pun banyak sistem tak dapat nak level up sebab tiba-tiba ramai orang guna komputer, tiba-tiba ramai orang guna video conference ni semua. Tapi sekarang semua sistem dah mature. Kalau katakanlah tak ada Zoom, kita ada alternatif Google Meet. Kalau katalah kita nak hantar file tak boleh, ada Dropbox atau apa macam tu. Jadi dan kita semua kena ambil peluang lah. Sebab semua orang basically macam dah some sort reset. Bukan reset, dia macam semua orang dah mungkin sama rata. Kalau macam kalau dulu kau Zoom lah, Zoom tu nak apa? Jam. Kalau sekarang tu Zoom lah, okay bro terus settle, senang. Dah faham lah. Orang dah faham dah. So itu yang kita kena manfaatkan lah sebab orang semua dah faham. I see. Alright. Jadi itulah jawapan kita untuk peluang dan impact
bila COVID-19 berlaku dari segi kreativiti dan juga dari segi penerbitan digital. So saya recap balik lah. Kak Nadia cakap untuk jadi seorang penulis ni apa yang kita perlukan ada dua je, iaitu keinginan untuk menulis ni kena lebih daripada keinginan untuk dikenali sebagai penulis, dan juga mesti ada kebolehan untuk menulis dengan baik lah. So kalau berminat jadi penulis kena ada dua ciri-ciri ni lah yang penting. So kalau ikut Abang Ikwan pula, dia cakap penerbitan digital ni perbezaan dia sebelum dan selepas COVID ni dia ikut industri lah. Ada some industri menaik, some industri akan affected lah by it. Bergantung kepada jenis industri masing-masing. Jadi saya ingin pass pada kawan saya Anwar untuk pusingan seterusnya. So kita ke pusingan yang terakhir lah untuk sesi pada malam ini. Pusingan yang keempat, kita akan cover mengenai cabaran dan masa depan sisi kreatif dan penerbitan digital di Malaysia. So ni soalan terakhir lah. Saya nak tanya kepada kita punya dua-dua panel. Untuk pusingan yang terakhir ni kita dengar apa pendapat panel kita lah tentang cabaran dan masa depan terhadap topik kita pada malam ni. So mungkin boleh kaitkan dengan perkembangan industri dekat Malaysia ni. So siapa nak mula dulu? Kakak kita ke Abang Ikwan ke? Okay, Abang Ikwan boleh mula dulu kot. Saya gentleman, so saya ladies first. Oh, ladies first. Cara dia cari jawapan kan. Cabaran dan masa depan. Cabarannya saya rasa memang kalau untuk industri kreatif, maksudnya industri kreatif secara keseluruhannya lah, tak kira daripada segi industri perfilman ke ataupun teater, seni dan sastra lah secara keseluruhannya. Cabaran ialah untuk keep up with technology. I think that's the most important. Keep up with technology ni bermaksud sebab kita ada, maksudnya kita ada pengkarya-pengkarya yang terdahulu yang masih menghasilkan karya, tapi pada masa yang sama kita juga ada anak-anak muda yang baru yang dapat menghasilkan karya dengan lebih cepat sebab dia lebih cepat tangkap teknologi. Dan dia lebih, orang kata lebih mudah menghasilkan sesuatu tu dengan hanya dia seorang sahaja. Macam yang Teko cakap tadi kan, dia seorang je dia boleh buat konten. Dia tak perlukan a big production, dia tak perlukan orang kata macam kamera yang complicated. Dia tak perlukan semua benda tu. Dia seorang je dia boleh buat konten, dan konten dia kalau apa yang saya perhatikan selama ni lah, konten dia bagus. Memang kita nak kena orang kata either you beat them or you join them. Rasanya kalau nak beat tak boleh kot, tak terlawan lah maksudnya, tak termampu untuk lawan. Jadi you have to join them. Kita sendiri kita sendiri kena perlengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu teknologi ni. Kata Tekong tadi, bagus sebenarnya. Ada bukanlah bagus, maksudnya ada sisi positif pandemik ni, di mana semua orang are on the same level dah sekarang ni, or rather are forced to be on the same level technology wise. Semua orang kena macam berada pada, semua orang normalize pada level yang sama untuk kita teruskan dengan kehidupan kan maksudnya. Jadi mungkin itu adalah salah satu petanda yang kita kena bring up our game lah untuk bersaing secara sihat dan untuk membuat konten yang berkualiti dengan masa yang mungkin kurang, dengan resources yang tak sebanyak dulu mungkin. Itu cabaran dia lah. Dan kalau kita bincang tentang masa hadapan pula, possibility dia terlalu banyak sebenarnya. Possibility dia memang terlalu banyak kalau kita nak berbincang tentang industri kreatif ni, ke mana hala tujunya. Tapi saya berharap cuma satu je lah. Segala cabaran ni sebenarnya kita boleh atasi kalau
kita pada masa yang sama usaha, tapi pada masa yang sama kita juga mendapat sokongan yang sepatutnya dalam industri ni. Kan, macam memetik balik kata-kata Tekong tadi, kita bukannya tak ada talent dalam negara ni. Ada, kita ada banyak talent. Kita ada banyak orang yang ada kebolehan yang orang kata berperingkat antarabangsa lah. Tetapi mana sokongannya? Where's the support? Kalau kita nak bina sesuatu ke apa ke, sokongan tu perlu ada untuk mereka ni menjadi lebih maju, untuk kalau katalah dari sudut makronya, kita nak orang Malaysia ni berjaya di peringkat antarabangsa contohnya. Boleh, tak ada masalah. Tapi selain daripada usaha daripada orang tu sendiri, sokongan perlu datang juga daripada peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu perkara yang sebenarnya lebih mencabar lah bagi saya, to get people to see the arts as something important, important enough to be highlighted. Itu sebenarnya. Alright Kak. Betul. So kita ni orang kata apa, nak kena ikutlah. Kalau kata macam kita ni zaman sekarang dengan zaman yang akan datang, kita kena ikut perubahan zaman. So kita kena cuba seboleh yang mungkin untuk ikut. Kalau kata tak boleh nak beat, kena ikut. Tu kakak cakap lah. So kita pun perlu selain usaha, kena ada sokongan yang kuat daripada pihak yang atas lah, pihak atasan. Jadi seterusnya macam mana Abang Ikhwan kita pula? Apa pendapat Abang Ikhwan kita? Kalau cabaran dengan masa depan lah, masa depan sisi kreatif dan penerbitan digital ni, dia mungkin ada dua. Satu, kita orang yang menghasilkan karya ni pun akan bersaing antara satu sama lain lah. Tapi persaingan ini yang sihat lah. Kita harap bukan persaingan yang kotor lah. Persaingan yang kotor macam tiba-tiba nak memburukkan orang tu semua, itu tak elok. Tapi persaingan yang sihat, sebab sekarang ni juga macam contoh, orang semua katakanlah, setahun hampir beberapa bulan ni kita semua tak pergi tengok wayang, kan? Jadi mana alternatif nak paparkan karya? So mungkin kita buat premiere kat YouTube ke Facebook ke, ataupun kita sign deal dengan Netflix. So benda-benda alternatif macam tu, kalau 4 tahun sebelum ni orang tak pandang tau. Orang macam, kau merepek apa, kau nak buat video, kau nak buat filem, publish kat YouTube, tak make sense. Orang akan cakap macam tu. Tapi sebab pandemik, kita dah nampak makin banyak karya-karya, makin banyak bukan sekat karya, pengkarya yang berbakat juga dah makin banyak diketengahkan. Tiba-tiba tak silap saya tahun bila kalau macam YouTube mungkin 3-4 tahun lepas mungkin tak ramai pun kreator. Mungkin boleh dikira berapa banyak kan. Tapi sekarang dah macam-macam. Saya pun tak dapat keep up macam ada channel ni. Macam kat Facebook penuh. Dan macam-macam. Kalau dulu nak cari ulasan pasal motor susah. Ataupun mungkin orang luar je buat. Kalau sekarang ni kita nak tengok pasal motor ni bukan sekadar dalam bahasa Inggeris. BM pun ada, orang kecek pun ada, orang kecek Kelantan pun ada. Macam hok ni dia pun ada. Pelbagai. Jadi cabaran kita adalah macam mana, ini bukan regulate tau, tapi macam mana nak set example ataupun macam mana nak jadi pelopor. Kira macam, sebab digital dah sangat berkembang luas, berkembang pesat. Jadi sisi kreatif ataupun sisi penghasilan karya tu tak naklah ditakut lama. Tak naklah kalau katakanlah drama kita kan, bukan drama kita, drama orang seberang kan asyik zoom kan. Tak naklah macam tu kan. Mungkin ada evolusi, ada lebih baik. Dan kalau katakan kita bukan kita ikut the flow, dan bila kita ikut the flow, bila kita ikut saja the flow tu, dalam kelamaan kita pun sendiri dapat menavigasi dalam arena baru ni lah. Dan itulah patutnya cabaran adalah lebih macam mana kita nak ketengahkan idea kita. Ni cabaran ni sama dari dulu sampai sekarang, macam mana kita nak ketengahkan idea kita, tapi rasanya sekarang ni ia lebih terbuka. Kalau dulu mungkin orang berkarya
dia punya limitation mungkin on budget, mungkin on berapa banyak program dia boleh masuk, berapa banyak penerbit buku dia boleh buat kan, atau penerbit buku yang dia boleh join. Tapi kalau sedar tak sedar sekarang, kalau katakanlah even daripada basic penulis buku pun, dia boleh simply masuk Wattpad. Masuk Wattpad publish. Saya nak ambil petikan ni daripada Amin Muhammad lah. Dia pernah cakap benda ni dekat Barcamp. Barcamp ni dia macam ni istilah event untuk orang-orang yang teknologi geek apa semua, tapi datang dia cakap semua benda random stuff. So Amin Muhammad ni cakap how to self publish yourself. Self publish buku lah kan. Sebab kalau kita pergi kat pengedar buku, dia nak you ada nama ke, baru ni ada pelakon cakap, I ada kena ada 1 million Insta follower baru you nak layan kan. Benda tu okay, saya berbalik pada Amin Muhammad. The simplest way untuk test you ni valid ke tak, kalau katakanlah tak ada penerbit buku nak layan you keluarkan bajet maybe berapa ratus je, print 30 buku. Ada tak orang nak beli 30 buku tu? Kalau ada orang beli, jalan. Ataupun print 100 buku. Ada orang nak beli, jalan. 30 buku, 100 buku tak makan kos sangat. In fact, kalau dapat jual boleh balik modal. Dan kalau Amin Muhammad cakap benda tu tahun 2009, benda tu still valid sampai sekarang. Dan kalau ada siapa-siapa yang dengar macam aku nak try lah buat aku punya filem di Taipei, Ini Bumi yang Kepijaan, title dia kan. Publish kat YouTube. Tengok apa ramai orang tengok. Kalau dapat 10,000 view, okay. Suka-suka buat kan, tak ada masalah. So cabaran bukan kata tak ada, cabaran tu mungkin start dari sendiri, nak buat ke tak. Okay, alright. Okay, terima kasih Pak Ikhwan. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya. So kita akan open, jika kita punya audience ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan sekarang di Facebook ataupun di ruangan komen di Zoom platform ni lah. Okay, sementara kita tunggu soalan tu, saya nak tanyalah dekat akak kita lah. Sebab saya tanya juga lah, macam saya ni nak tulis karangan punyalah susah. So macam mana akak boleh dapat idea nak tulis panjang-panjang? Sebenarnya nak buat tu cukup lah susah. Sebenarnya percaya atau tak, idea adalah peringkat paling mudah sebenarnya. Idea adalah peringkat paling mudah. Idea you boleh dapat kat mana-mana. You keluar, naik LRT, duduk dekat dalam bilik temenung, tengah makan. Idea memang boleh datang dengan sangat mudah. Lagi-lagi sekarang dengan adanya Netflix apa semua, you tengok cerita dekat Netflix pun boleh macam ni dapat idea ni macam cerita macam ni tapi kita ubah sikit. Contohlah kan, idea ni sebenarnya peringkat yang sangat mudah. Sebenarnya menulis yang susah disiplin. Yang susah nak sustain menulis tu, itu yang susah. Idea ada dekat mana-mana. Idea paling senang. In fact, idea adalah antara benda yang paling orang kata dilema penulis ni, idea terlalu banyak. Bukan tak ada idea, terlalu banyak. Idea dia lagi campur dengan setiap orang kalau jumpa dia mesti akan cakap, aku ada idea tapi kau tulis. Aku ada idea tapi kau tulis. Ini dilema setiap penulis. Dia macam dia ada idea, kau tulis lah. Tapi aku ada idea, kau tulis. Sebab dia tahu part tulis tu yang susah, idea tu senang. Pasal tu dia bagi dekat kita kan. Sebenarnya nak menulis tu susah. Nak to be able to sustain the writing and also the discipline to see it to the end. Itu yang sebenarnya paling susah. Sebab kita dah ada idea, macam mana kita nak kembangkan cerita ni satu hal, tapi macam mana kita nak, kadang-kadang dah ada je jalan cerita dalam kepala, tapi nak membawa kepada penulis, nak duduk dan nak habiskan sehingga ke akhirnya tu susah. Nanti dah tulis satu muka surat, nak minum dululah kejap, dah tulis lagi 20 patah perkataan, nak makan dulu. Ada kita sebenarnya yang menghalang kita daripada menulis adalah diri kita sendiri lah. Diri sendirilah. Tak dapat mood lah, mood tak mari lah. Macam-macam. Ngantuk lah, panas sangat lah. Macam ini panas kan. Panas sangat ini, tak boleh nulis kan. Alasannya sebenarnya. Tapi Betul tu saya cakap. Kak Nadia pernah tulis kot. Saya pernah present benda ni lah dekat PTS.
tahun 2010 kot. Tapi buku tu tajuk dia apa, kalau dalam bahasa Inggeris lah, sebab tu lah Thinking English, Everywhere is Your Office. Buku tu macam buku pasal remote tau, remote working. Tapi lepas tu apa, rasa baru lepas 2 chapter lepas tu macam dah dah percaya. So buku tu tak keluar langsung. Term sheet dah dapat dah, macam apa, macam adalah tahu sikit pasal konsep buku ke apa kan, berapa persen ke apa tu semua. Oh okey. Lepas tu dia kata, kamu siapkan nanti datang balik. Tak datang balik. Tak boleh. Mood tu tak datang kan. Itulah tu macam apa, dia evolusi daripada idea yang office kami itulah, yang apa, kita buat kerja kat luar masa tu sebab saya tak ada office. Jadi saya buat kerja macam dekat Starbucks ke, dekat McD ke, dekat Jasco AU2 food court. Tapi lepas tu tulis lah, okay, plug dia ada apa-apa semua. Tapi pada masa sama dah start bina content macam dan kena pakai aksesori apa, macam ni kena aware. Dan macam ni kalau macam katakanlah ada sekali tu tak macam ni buat remote working tapi orang usia lain macam kan. Kita guna MacBook. Memang dia ni tengah aku ke MacBook. Kita memang kita seorang yang macam okey lah. Tapi tu ada keluar buku, tapi itulah dia. Idea murah. Idea banyak je. Idea murah tu. Betul. Kita nak buat tu lah. Dan lagi satu, kadang-kadang idea tu dia datang terlalu laju, terlalu cepat kan. Jadi kita dah terlampau excited dengan idea tu sendiri sampai kan kita boleh nak fokus menulis tu. Sebab idea tu yang terlalu fokus. Itu masalah lain pula. Tapi salah satu tips lah yang mungkin saya boleh kongsi kalau menulis fiction, saya tak tahu kalau boleh apply untuk non-fiction juga. Tapi kalau menulis fiction, katalah masa kita peak tengah excited kan, maksudnya macam kita tahu cerita ni lepas ni kita akan tulis dia macam ni. Jangan tulis hari tu. Simpan. Tulis esok. Maksudnya keep enough excitement to keep you going. Buat note lah. Jangan campakkan semua mood hari tu, bulan depan baru tulis balik. Tu tak boleh. Maksudnya keep some excitement for the next day supaya every day you look forward to writing. So when every day you look forward to writing, then you write every day. Macam tu. Okey. Terima kasih Kak Masih, my friend. Okay Faiz, rasa ada soalan tu daripada dekat ruang komen. Ada soalan di ruangan komen. Assalamualaikum ahli panel daripada Bari. So can you see whether this terbitan digital impacting a certain society? Is this terbitan digital a good medium to serve as a sort of social commentary? Abang Ispan kena jawab tu. Baik kan, rasa boleh jawab ke? Yang kedua tu, social commentary tu saya rasa saya pass kat Nadia. Yang terbitan digital impacting as a society ni, okay, dia bergantung pada tempat dia diterbitkan. Okay, sebab terbitan digital impacting as a society ni dia kalau dalam media profiling dia ada perbezaan demografik. So macam kalau tak salah dan agak selamat untuk dikatakan, kalau macam contoh Twitter sebagai medium, dia agak urban. Dan saya basicnya kalau sebut digital, dia akan skew sikit pada urban. Maksudnya orang-orang yang senang dapat internet, orang-orang yang senang akses, orang yang ada internet non-stop, fiber ke, yang dia nak sedut YouTube tu senang. Itu semua dia ada satu profiling lah, yang mana profiling ni kemungkinan besar dia urban, kemungkinan besar dia modern sikit, kemungkinan besar dia pun memahami bahasa Inggeris sedikit. Jadi society dia lain sikit. Dia tak sampai dekat luar bandar ataupun kat orang yang tak ada akses of internet, ataupun orang yang bagi dia internet ni hanya untuk perbankan, untuk urusan penting je, tapi bukan untuk tempat untuk consume. So itu berbeza sikit. Tapi kat sini ada satu lagi finding yang saya nak kongsi, iaitu pada tahun 2014 ke 2015, untuk internet, untuk penerbitan di internet biasanya dia ada measurement. Tapi penerbitan ni biasa saya sebut macam media lah. Kalau macam blog ni apa semua, dia ada analytics dia. So ni bukanlah kata biasa, tapi ni kategori lain. Tapi untuk media, dia ada macam Google Analytics dia, kemudian ada media yang analisis tu semua.
Jadi kita ada pada masa tu ada pihak effective measure nama dia. Dia macam Comscore, macam Nielsen. So macam sebut Comscore, Nielsen ni dia yang kira rating kat TV, kira rating kat website tu semua. So macam effective measure ni cakap website Amans ni, website saya lah, website Amans.my ni, pada tahun 2014-15 tak banyak sebenarnya website dalam DM. Kebanyakan website yang bincang pasal serious issue macam teknologi ke sains ke apa-apa pun yang advance sikit, dia mesti dalam English. Tapi kalau website yang dalam DM masa tu kira Amans, forum Sifu, mungkin ada Cari Gold, Wang Cyber, forum cari, kita boleh kira tak banyak pun. Tapi kalau ada yang BM yang lain, kebanyakan dia adalah hiburan ataupun forum agama ke apa yang mana dia spicy. Dan dua profil ni society dia berlainan. Dan untuk Amans, untuk dunia teknologi, kita punya taburan pembaca pun ada daripada pantai timur. Jadi untuk effective measure, yang mana effective measure ni orang putih lah kan, orang company dari Singapura. Dia pelik. Macam kenapa, macam kalau katakanlah Paul Tan masa tu tak ada BM maksudnya. Paul Tan BM dia baru lagi. Even Paul Tan pun tak penetrate to orang kampung, to society, outside society lah. So itu saya kata bila terbitan digital impact in society, I akan kata yes. So kalau katakanlah kita terbitkan benda kita dalam English untuk consumption orang luar, untuk pengetahuan orang luar, itu okay. So macam katakanlah kalau kat universiti, hasil kajian kat universiti, dia patut terbitkan dalam dua benda. Dalam dua bahasa lah. Bahasa Inggeris untuk orang lain tahu. Untuk orang macam researcher kat California, macam kat Malaysia ada buat kajian malaria macam ni. Kita untung. Tapi pada masa sama, untuk kita punya rakyat Malaysia sendiri pun kena ada BM juga. Tapi kat situ, tengok, nampak tak berbeza impact terhadap society yang berbeza. Okey, itu jawapan untuk ni lah. Okay, saya pass kat Kak Nadia untuk soalan kedua pasal social commentary. Soalan yang kedua dia, is this terbitan digital a good medium to serve as a sort of social commentary? I would have to say yes. Sebab macam saya katakan tadi, terbitan digital ni dia boleh berlaku dengan lebih pantas kalau berbanding dengan mainstream media. Tetapi there's a big tapi. The big tapi is everything has to be done responsibly lah. Kita harus we have to treat terbitan digital ni sama seperti mana terbitan-terbitan yang lain sebelum ni yang diterbitkan secara konvensional. Perlu ada tanggungjawab di situ. Maksudnya bila kita terbitkan, haruslah fakta yang betul, dan kalau benda tu jelas adalah sebuah pendapat, bukan sebuah fakta, memang kita kena tulis kat situ, ini adalah pendapat peribadi, ini adalah pendapat peribadi penulis dan sebagainya, dan ini bukan fakta. Dan walau saya, mungkin setengah orang dia akan rasa, kalau contohnya kalau kita ambil media sosial kan, media sosial pun saya tak tahulah betul ke tak definisi ni Tekong, sebab media sosial pun boleh dikira sebagai terbitan digital kalau dia boleh diakses oleh semua orang kan, betul tak? Sebab kalau macam post pada Facebook pun kita tekan publish kan. So even with media sosial pun, with social media, kita perlu ada sedikit rasa tanggungjawab di situ dengan apa yang kita post. Setengah orang dia akan berpendapat, alah aku punya account kan, aku punya media sosial, suka hati aku lah, aku nak letak apa aku nak rasa, ini perasaan aku, biar aku nak luahkan, contoh kan. Tapi perlu adalah sifat tanggungjawab di situ, walaupun even if you are giving a social commentary, but there has to be some form of responsibility, dan ada sedikit juga perlu pandai menjaga sensitivity orang yang membaca. Because fine if you want to say what you want to say, but you also have to be able to take the hit lah lepas tu dengan apa yang orang balas balik. Betul. Jadi itulah, kalau tanya pada saya, yes, it's a good medium, just you have to do it responsibly. Itu je. Alright, terima kasih Kak. So ni ada, mungkin ni last soalan kot. Kita pun dah setengah masa. So ada saudari Nurul Syarafana. So dia cakap macam ni lah, ringkas lah. So dia kata dia ni sebagai pelajar ni, sebab untuk buat kerja online ni banyak sangat nak kena edit poster, video dan sebagainya.
So benda tu buatkan dia ni rasa semangat lah nak, orang kata apa, nak luaskan bakat dia dalam bidang editing. Tapi ada masalah sebab macam contoh dia pakai Canva tu ada beri macam limited. So kalau nak guna Pro ni kena bayar mahal. Tapi kalau macam Pro ni gambar dia lawa, so dia macam buat emoji tu. Gambar dia lawa, so dia cuba lagi. So dia sebagai student ni macam mana dia nak deal dengan benda macam ni? Tapi Canva for, sorry, menjelas. Canva for education dia lebih luas kan? Dia punya options dia. Saya tak sure, saya tak biasa buat Canva. Sebab tu dia Canva for education. So, akak sendiri tahu sebab akak pensyarah kan. Jadi akak sendiri pun memang gunakan Canva untuk buat slides, untuk lecture semua. Kalau Canva for education, tak silapnya memang dia tetap percuma tetapi dia lebih luas lah. Lebih banyak lah options gambar lawa-lawa. Maksudnya dia register untuk kapasiti ni lah, education. Capacity education. Tapi kalau katalah Syarafana ni berminat untuk editing secara orang kata professional or semi professional selepas waktu sekolah waktunya, contohnya maybe it's a good thing to invest dalam app-app yang sebegini. Maksudnya kita seperti mana kita, benda ni dah jadi macam, benda ni jadi macam priority tau. Dia dah dikira almost macam necessity dah. Dia dah bukan kehendak, dia dah nak masuk keperluan kan. Kita rasakan benda tu keperluan, maybe it's useful to invest in it. Maksudnya memang kumpul duit, sebagaimana kita boleh kumpul duit untuk beli phone, kita juga boleh kumpul duit untuk beli untuk langgan lah, melanggan. Mungkin kalau kata dia invest, dia boleh do something untuk dapatkan balik duit tu. Mungkin dia buat part time, buat poster dan sebagainya. Betul, that is very much in need. Biasanya soalan seterusnya tu memang lebih sesuai untuk take off. Tanya pasal copyright. Adakah sangat berbahaya? Ya, copyright kalau boleh kita buat benda ikut copyrightnya lah. Kalau saya boleh type juga kat sini, sebab contoh kalau katakanlah nak mencari lagu ataupun gambar, kita ada unsplash.com, ada pexels.com. So benda-benda macam ni dia bagi royalty, dia guna royalty free yang mana kita boleh gunakan lah. Dan benda kita memang jangan kacau copyright orang lah, sebab kalau katakanlah ada gambar Menara KL ni, ada orang ni ambil tapi dia jual dekat 123RF ke, dia jual dekat JT Images, yang mana bila dia jual kita tak boleh ambil sebab itu mata pencarian dia lah. Lepas tu katakanlah kita ambil, kita letak kat kita YouTube kan, kita letak kat kita YouTube, 1 million views, lepas tu dia tengok apa pasal ni gambar aku, dia copyright, dia pergi strike. Biasanya masalah-masalah yang berkaitan copyright ni sangat berat. Dan contoh kalau macam YouTube pun, kalau katakanlah 3 kali je. Kalau 3 kali karya tu bukan satu karya. Kalau katakanlah orang yang sama dia tengok 3 video ni 3 dia sauk, dia ambil aku punya video. Kalau 3 kali itu dia submit report, dia ni curi, gone. YouTube yang kalau hari tu masa tu ada 10,000 subscriber ke 100,000 subscriber, hilang. Tak boleh dapat balik. So bayangkan 5 tahun buat kerja ke apa, tak ada dia. YouTube curi kan, macam tu je. So pasal copyright ni memang agak berbahaya. Dan tu katakanlah benda tu kita boleh dapatkan sendiri, as in record sendiri, produce sendiri, ataupun dekat website yang saya sediakan ni, lagi satu dia ada terma ni, namanya terma Creative Commons. So benda-benda yang dilabelkan Creative Commons kita boleh guna pakai. Dengan syarat kita kena cakap ni daripada dia. Contoh macam Kak Nadia ada record gambar dekat Zoo Taiping kan. Lepas tu kita pun for some reason ni harimau yang Kak Nadia rakan ni yang paling terbaik, yang paling sesuai nak guna kat karya ni. Lepas tu Creative Commons. Boleh pakai. Tapi kalau gambar saya record zirafah lagi cantik apa semua, tapi saya cakap ni tak ada Creative Commons, ni saya copyright, jangan pakai lah. Kalau saya nak geram, memang copyright tu memang kena macam tu je. Jadi dia bukanlah berbahaya, dia
dia kalau meminjam kata-kata daripada near replicant kan. Rules exist undang-undang tu wujud bukan untuk mengehadkan. Undang-undang tu wujud supaya kamu tahu kebebasan kau. Alamak. Memang minjam. Adakah undang-undang tu dibuat untuk dilanggar kan? Bukan. Itu tak boleh. Bukan. Saya salah dengar lah tu. Tapi itulah dia. Kalau copyright ni, dan sebenarnya soalan daripada saudari Syarafana ni soalan yang bagus sebenarnya sebab okey, lagi satu, berbanding dengan 10 tahun 20 tahun lepas ke apa, benda tak ada istilah creative commons. Bukan tak ada istilah, istilah ni tak meluas. Dia tak ada fair share usage apa semua. So sekarang ni macam ramai dah orang buat dia macam tangkap gambar air terjun, dia tangkap gambar langit, and then dia memang nak berkongsi dengan semua orang. So carilah ketiga-tiga benda ni, unsplash.com, pixel.com, creative commons dengan CC Mixter.org untuk lagu dengan big. Ini saya paste, saya type lepas saya paste lah. Okey, kembali kepada tuan-tuan. Saya website dulu. Okey, baik. Terima kasih Kak Nadia dan juga Abang Ikhwan. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Faiz, ikutlah ataupun Kak Nadia dan Abang Ikhwan ada apa-apa nak bagi nasihat ke? Sebelum kita Simple je berakhir sesi ni. Apa ni yang last final words? Okey. Final words lah. Saya nak bagi shout out lah kepada Tana Muten daripada kelas 403. Alah, dia dah hilang dah. Saya bagi shout out, dia hilang terus. Saya harap yang lain dapat beritahu dia lah kot. Cikgu ke siapa-siapa beritahu dia sebab saya kelas 03. Tu je nak cakap. Kata apa? Sebab 03. Oh, 03. Saya 13. Okey. Dan okey, itu final words biasa tadi. Okey, final words sebenar ni final words sebenar adalah berbanding dengan zaman kami dulu lah kot. Telefon yang anda ada tu sebenarnya peranti yang sangat device yang sangat powerful. Betul. Tangkap gambar boleh, publish boleh. Dulu kalau nak tangkap gambar, kita kena pergi kedai gambar cuci tau. Cuci tu lepas tengok macam Allah, boleh pula tangan jari kat lens kan, macam habis dah gambar zirafah Zultaiping kan, tak boleh. Kalau phone kita terus tengok okey, boleh angle sikit, boleh zoom sikit, boleh nak buat 3D ke apa kan. Boleh pusing sikit jadi NFT ke apa ke. So manfaatkan kemajuan teknologi sekarang ni untuk menerbitkan idea anda. What kan dia? Kata-kata akhir jadi kepada adik-adik yang nak menceburi bidang kreatif, jangan malu, jangan segan untuk mengeluarkan sisi kreatif anda. Cuma perlu diingatkan bahawa industri kreatif ini usaha yang perlu dibuat sama sahaja dengan bidang-bidang yang lain. Jadi berusahalah dengan sehabis baik. Mungkin ada setengah orang yang akan berkata bukan setakat sama susah, ada yang akan kata lagi susah because of the competition and the need to prove yourself and talent being so subjective dan sebagainya. Jadi berusahalah untuk mencapai apa yang anda ingin capai tu dengan kalau boleh dengan disiplin yang baik. Disiplin yang baik ni penting sebab ramai orang yang akan anggap ada industri kreatif, I can be eccentric, boleh berkarya, boleh buat perangai suka-suka hati kan. Tak, maintain your discipline, terutama sekali lah kepada adik-adik yang kita tahu ke MRSM, kita tahu memang ada a level of discipline that we are all used to. Keep that, kekalkan disiplin tu bila pergi ke dunia pekerjaan, dan insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan saya tahu ini mungkin akan berbunyi klise lah, tapi restu mak ayah tu memang penting untuk kita menceburi apa jua bidang. Jadi teruskanlah berkarya. Alright, okay. Kita dah sampai ke penghujung kita
kita punya majlis program kita pada malam ini. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Baik Wan, Kak Nadia atas perkongsian yang sangat sangat berinformasi lah kan. Banyak benda baru juga saya belajar. Jadi sebelum kita tutup, boleh tak kita sesi bergambar. Jadi mana-mana yang ada dalam Zoom ni boleh buka kamera. Buka gambar. Ni bukan senang ni. Kita punya sponsor, rakan sponsor dan juga kita punya yang apa selebriti lah, kata selebriti Kak Nadia. Jom gambar. Wow, cikgu di lokasi rahsia. Ni, Screenshot Apa dah buka? Irsyad. Ni, dah buka kamera ke? Yang lain? Mari-mari, jangan segan-segan. Ada kot tu. Dah pukul 10 kot, takut mak bapak dia macam pap. Switch off. Light off lah bang, light off. Betul lah Turn off. budak 10 kan. Tu tadi tu yang dalam muter tu macam alamak dia hilang lah macam kalau dia tahu. Baru nak bagi shout out kan. Tu lah. Okey lah, tak apalah, kita ambil lah mana ada dulu. Sekejap saya belum tutup. Okey. 1, 2, 3. Alright. Okey. Ikut. Faiz, teruskanlah. Alright. Nak lagi Okay, ke? terima kasih. Terpulang kepada pihak penganjur. Kita orang tak ada lights off Kita orang tak ada. Okay. Ini memang waktu bekerja sebenarnya. Betul. Okey, cikgu tak okey. Saya rasa kena ambil sekali lagi lah. Cikgu Oh, tak okey. cikgu yang tak okey ke? Okey, Ha. fine. Saya tengok cikgu tak okey. Rasa kena ambil lain. Okey. Kita ambil. Cikgu ready, cikgu ready Dah faham dah cikgu punya QC kan. 1, 2, 3. Okey, alright. Cikgu nak tutup ni lagu ni. Lagu ni ni. Cikgu semula lah, cikgu semula. Dah cukup. Semula, serius semula, serius. Okey, 1, 2, 3. Alright. Okay, Ya, jadi ada Amira kat sini Amira 402. Amira ni lah yang buat Nadia punya itu. Ya betul. Ternampak nama-nama dia juga dalam ni. Okay lah. Nampak isi. Mira kenalah on camera lepas tu letak sebelah Kak Nadia lepas tu nanti lepas ni lagi popular ke lah. Kita NFT kan gambar ni Tak boleh nak buka. Tapi yang okey. okay, jadi sekali lagi saya ingin sekali penghargaan dan juga terima kasih kepada Kak Nadia dengan Baik Wan untuk perkongsian kita pada malam ni. Okay, setinggi penghargaan dan terima kasih juga buat rakan strategi Ansara Taiping iaitu Emerson Taiping, Alka System, BG Capital Holdings, TNF Energy, Amans Media dan Outpost Taiping. Jadi kalau ada mana-mana yang terlepas ataupun ingin menonton semula sesi ni boleh buat demikian di Facebook Ansara Cawangan Taiping ataupun di YouTube Ansara Taiping. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, like dan follow kami di Instagram dan Twitter @ansara_taiping. Dan juga last untuk alumni Emerson Taiping yang masih belum berdaftar dengan ahli Ansara Taiping boleh buat demikian di portal Ansara www.myansara.org. Jadi sebelum kita berserai, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallah kan yashra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Minta Alright. maaf pada kita punya audience, tak boleh buka kamera. Faiz. Patut tak buka. Oh ya ke? Kita tak boleh buka rupanya. Aduh kesian. Ada setting kita tak allow lah, minta maaf. Cikgu Aisyah macam dia kena buka balik setting kamera. sekarang. Kena buka kamera lagi. Kejap Oh ya ke? Oh, Buat balik. ni lah Okey je. Baim host. Bukan saya. Faiz boleh tu Faiz. Allow Baim host. Faiz host. Kita tak kena apa lah. Kita tak jadi host. Tak boleh Cikgu kot ada Baim host. Baim host. host saja boleh cikgu. So baik Oh, mana tak dia boleh. pergi main futsal? Tak Baim Baim ada yang lain. Dia ada debate tau. Oh okey. Tak boleh lah.
Minta maaf semua tak. Nadia, Cik Ikwan, thank you so much. Okey, terima kasih banyak.